Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نيتي لله تبارك وتعالى. الحمد لله. Pada pertemuan yang dahulu kita telah menyebut tentang jenis-jenis air. Dan kita tuan-tuan membahaskan tentang taharah dan salat. Maka sebelum salat kena tahu dulu tentang taharah. Maka pada pertemuan yang dahulu kita telah sebut jenis-jenis air yang dikira sebagai air yang mutlak. Selalu kita dengar ma'ul mutlaq, air mutlak. Dan salah satu daripada perbahasan kita pada minggu yang sebelum ini, saya nak ingatkan di sini bahawa kita telah sebut air ini ulama membahagikannya kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air yang dia suci. Suci maknanya dirinya suci. Dan dia menyucikan. Maknanya dirinya suci, lagi dia boleh menyucikan yang lain. Dan dari sudut hukum, ghairu makruhin. Dari sudut hukum tidak makruh menggunakannya. Okey. So boleh kita gunakan dia. Sama ada kita nak berwuduk dengannya, boleh. Kita nak minum dia, boleh. Kita nak mandi wajib dengannya, boleh. Jadi ini yang kita sebut air yang suci lagi menyucikan. Dan dari sudut hukum menggunakannya tidak makruh. Tidak makruh. Dan air ini disebut dengan nama al-ma'ul mutlaq, air mutlak. So air dalam ini kita panggil air mutlak. Utliqa alaihi al-ma' min ghairi qaidin. Disebut dia dengan air tanpa kita datangkan qaid. Kalau tak datangkan qaid pun disebut dia air. Qaid kalau dia ada sekalipun, kalau tak didatangkan panggil air juga. Misal contoh air telaga. Kalau kita kata hani air, tak sebut air telaga, kita terima. Kan? Kita terima. Yutlaq alaihi, disebut dia dengan air. Ni sedikit perbahasan orang Arab, dia faham macam itulah. Bila disebut air, walaupun tak disebut qaid dia, qaid ni apa yang dikaitkan dengannya, maka tak didatangkan dia pun tak apa. Misal contoh air hujan. Kalau letak dalam gelas, kata ini air, tak disebut air hujan, terima, boleh terima. Kita boleh terima. Tapi kalau letak ti, orang Arab kalau kita kata hadal ma, ini air, dia tak boleh terima. Dia kata ini ti. Maknanya tak boleh terima. Tapi kalau sekiranya air perigi, misal contoh air air laut, air sungai, semua 7 jenis yang telah kita sebutkan sebelum ini, air langit, air hujan, air sungai, air laut, air perigi, air mata air, air salji, air salji dan juga air salji bila dia mencair, dan juga air ma'ul barad, hujan batu tu bila dia cair, maka semuanya itu disebut dia dengan ma'ul mutlaq. Jadi air mutlaq ni sedikitlah dari sudut maknanya, para ulama kata al-ma'ul mutlaq yakni air yang disebut dia dengan air tanpa kita berhajat mendatangkan dia dengan qaid lazim. Misal contoh qaid lazim apa? Misal contoh air mawar. Air mawar ni orang tak kenal dia kalau tak kata air mawar. Tak boleh kata kalau kata nak air mawar, so bawa kena sebut air mawar.
tak kenal ni kalau tak datangkan macam itu. Kalau tak sebut macam itu tak boleh. Maka kalau bawa datang air mawar ni kita tak panggil air mutlak. Kalau air hujan tak apa. Ini maksud dia di sini tuan-tuan. Maka ini yang kita bahaskan dahulu. Dari sudut nak guna, kita boleh guna air hujan, boleh guna untuk berwuduk, boleh guna untuk mandi wajib. Ini panggil air mutlak. So air yang pahit tu daripada mana tu? Daripada mata air ke, daripada sungai ke dia tu. Kemudian didatangkan masuk kat paip kita tu kan. Maka dipanggil dia itu air mutlak. Dipanggil air mutlak itu. Air turun daripada hujan, air mutlak. Kita letak dalam baldi, letak dalam dalam bekas misalnya tu, air mutlak lah tu. Jadi panggil air mutlak. Dari sudut hukum, sah kita bersuci dengannya. Sah. Jadi ini saya review sedikit yang pertemuan kita yang dahulu kita berbahas. Kita bicara secara ringkas tentang air mutlak. Selesai. Kemudian hari ini kita nak masuk bahagian yang kedua. Air ma'un tahirun makruhun isti'maluhu. Air yang dia suci juga dia menyucikan yang lain. Dia dirinya suci, dia menyucikan yang lain, tetapi dari sudut hukum makruh menggunakannya. Makruh yakni makruh kita guna dia ini pada badan kita. So kita guna dia, letakkan kita buat basuh tangan untuk berwuduk. Kita nak guna untuk wuduk, kita nak guna untuk mandi wajib, maka hukumnya makruh penggunaannya pada badan. Dan makruh juga kalau nak gunakan pada bahagian dalaman badan. So kalau kita nak buat makan dengannya, kita nak buat gulai, kita ambil air ni, makruh guna. Kita nak buat minum misalnya contoh, dengannya makruh. Tapi kalau kita guna air ini untuk pakaian, kita nak basuh pakaian, hukum dia tidak makruh. So makruh dari sudut hukum makruhnya pada penggunaan luaran badan kita makruh, dan juga pada penggunaan dalaman badan kita untuk makan dan minum juga makruh. Air apa ni namanya? Kata ulama al-ma'ul mushammas. Nama dia al-ma', air matahari. Kalau terjemah literal macam itulah. Air mushammas ini maknanya air yang dipanaskan disebabkan terik matahari. Maka tak dapat tidak kalau kita nak namakan air itu mushammas, yang hukumnya suci lagi menyucikan, tapi nak guna dia hukumnya makruh. Makruh kalau kita guna untuk berwuduk dengannya, makruh. Kalau kita nak mandi wajib dengannya, makruh hukum dia. Baik. Air ni disebut dia dengan mushammas. Baik, nak dinamakan mushammas ini, di sana ada 3 perkara, 3 elemen. Kira-kira kita namakan dia mushammas. Kalau tak, dia tak dikira sebagai mushammas. Bukan kata air disebabkan panas, disebabkan air kena matahari terus nak kata dia mushammas. Tak boleh. Kena tengok elemen-elemen ini, syarat-syarat ini. Satunya, an yusakhkhana bi ta'thiri syamsi fih. Kira-kira air ini dia dipanaskan oleh matahari. Bila dipanaskan oleh matahari, maka terpisah daripada air ini karat. Dan karat ni tuan-tuan, yang terpisah daripada air disebabkan dia duduk di dalam satu bekas, maka keluar daripadanya karat, memberi kesan pada badan. Dari sudut kedoktorannya memang dia bagi kesan pada badan. Maka sebahagian ulama kata, bimbang karat yang keluar daripada bekas ini bila kena matahari padanya, terik matahari kena padanya, maka dibimbangi orang yang dia menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari ini, yukhafu alaihi al-baras.
Dibimbangi orang itu dia kena penyakit sopak, tuan-tuan. Kena penyakit sopak. Sopak ni dia bukan macam dia bukan macam panau tu. Panau tu dia kena pada kulit. Sopak ni dia kena pada kulit, warna putih, tumpuk-tumpuk pada kulit, pada mulut, pada muka, pada tangan. Jadi dia menyebabkan tidak mengalir darah di bawahnya. Ini dia panggil apa? Sopak. Dan ada satu lagi kusta. Dia bukan kusta. Kusta tu berat lagi. Dan kusta ni tumpuk-tumpuk, kemudian dia jadi warna merah, kemudian dia jadi kering, kemudian dia gugur daripada badan, daging tu seketul-seketul gitu. Jadi itu dipanggil kusta, tuan-tuan. Jadi yang kita nak sebut ni, kalau orang tu dia berwuduk dengan air yang dipanaskan oleh matahari, kena terikkan matahari, kena panas matahari, panah dia, maka dia keluar daripadanya karat pada air tersebut. Guna dia untuk berwuduk, guna dia pada badan kita ni, untuk wuduk ke, kita nak guna untuk mandi wajib ke, maka hukumnya makruh. Jadi pertama, mestilah air yang kita nak katakan musyammas ini, air itu dipanaskan oleh matahari. Yang kedua, yang kita kata dia makruh ni, dia ni berada di negara yang memang beriklim panas. Negara tu dia beriklim panas. Jadi macam kita ni, contoh apa negara yang beriklim panas? Misal contoh Afrika. Misal contoh Mekah dan Madinah di waktu-waktu panasnya. Jadi negara ni, negara Afrika misal contoh, negara yang bercuaca macam ini, maka di waktu dia panas ini kena cahaya matahari, pada air tersebut dipanaskan oleh matahari, dan bekas tersebut berada di negara ini, maka dia jadi air musyammas. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Jadi kalau sekiranya air itu dia tidak dipanaskan oleh matahari, misal contoh dipanaskan oleh cerik elektrik, so dia makruh juga, tapi dia bukan air musyammas. Dia bukan air musyammas. Jangan kata, "No, saya ada air musyammas kat rumah." Tu air panas disebabkan elektrik, bukan disebabkan matahari. Ataupun air itu dia panas bukan disebabkan apa? Disebabkan dia ada di dalam paip ke yang panas. Contoh tu dia bukan dikira sebagai air musyammas. Bukan dikira air musyammas. Dipanaskan dengan dapur, dipanaskan dengan api, itu bukan air musyammas. Tapi walaupun begitu, menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu sejuk, walaupun dia bukan air musyammas, hukumnya makruh. Hukumnya makruh kerana bawa kepada tidak sempurnanya wuduk. Orang yang ambil air dengan air yang terlalu panas, jadi tak sempurna wuduk dia. Makruh hukumnya. Dan air yang terlalu sejuk sangat-sangat air, hukum dia makruh menggunakannya kerana tidak berlaku padanya kesempurnaan wuduk. Tak berlaku padanya kesempurnaan wuduk. Jadi yang kedua, mestilah air itu dipanaskan oleh matahari di negara yang panas. Dan syarat ketiga, mestilah dia ini ditempa. Dia ditempa. Misal contoh daripada besi ataupun tembaga, dia ditempa, kan? Bahan dia seperti besi, ditempa tu kan, untuk buat bekas dia tu ditempa. Inak dia tu, bekas dia itu ditempa. Maka kalau macam ini, dia jadi musyammas. Misal contoh air itu duduk di Afrika, duduk dalam tin, di dalam tin misal contoh, bukankah keluar daripadanya karat? Keluar daripadanya karat. Karat itu dari sudut kedoktoran. Dan Nabi SAW sebut juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana air ini menyebabkan seseorang itu kena penyakit sopak. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mestilah nak dikatakan air itu musyammas, dia dipanaskan oleh matahari dan dia berada di negara yang panas, bercuaca panas. Bukan macam Malaysia. Malaysia cuacanya khatulistiwa. Panas pagi, petangnya hujan. Itu bukan musim tengkujuh.
banjir kita sekarang ni kan. Subhanallah. Ramai orang yang terkena banjir, dan kalau tuan-tuan subhanallah kalau ada kemampuan untuk bantu mereka ini, maka bantulah mereka yang terlibat dengan banjir ini. Subhanallah. Kemudian kalau dan dia itu dipanaskan dalam bekas yang ditempa, tapi dikecualikan satu. Dikecualikan kalau bekas itu ditempa dengan emas dan perak. Kerana emas dan perak disebabkan material dia itu sangat bersih. Emas dan perak ni dia bahan dia sangat bersih, maka dia tak keluar daripadanya karat. So kalau misal contoh kalau air tu duduk di dalam bekas yang diperbuat daripada emas, dibuat daripada perak, dan dia tak keluar daripadanya karat, naam, dia tidak makruh tapi haram. Haram dari sudut mana? Ada satu lagi masalahnya, menggunakan perkakas daripada emas dan perak. Nanti dalam kitab ini dia akan bahas menggunakan alat perkakas, bejana air, garpu, jak, gelas, ini dipanggil perkakas yang diperbuat daripada emas dan perak, haram penggunaannya. Haram penggunaannya. Jadi ini kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Tajuk dia perkakas daripada emas dan perak. Ini dia ada tajuk khusus membahaskan tentangnya. Cuma kita keluarkan masalah ini supaya kita tahu bahawa kalau sekiranya bekas itu dia ditempa daripada emas dan perak, dia memang tak dinamakan air musyammas, tapi dia hukumnya haram, bukan makruh lagi, kerana dari sudut penggunaan emas dan perak yang dia dijadikan sebagai alat perkakas. Maka menggunakan alat perkakas daripada emas dan perak, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, bukan makruh, haram. Jadi mestilah bekas itu ditempa. Kalau bekas itu tak ditempa, misal contoh ni, botol mineral duduk di negara Afrika, kena panas terik matahari ni kan. So air dalam ni dia jadi air musyammas ke tidak? Tidak jadi musyammas. Walaupun dia panas, dia tak dikira air musyammas. Begitu. Atau duduk dalam kaca misalnya tu. Air ada dalam kaca. Duduk di Afrika, misalnya contoh Afrika ataupun negara yang sepertinya, maka kena cahaya matahari, panas air tersebut, tetapi dia tidak jadi air musyammas. Tidak dikira sebagai air musyammas. Air musyammas ini yang menepati 3 syarat yang telah saya sebutkan tadi, jika dia jadi sejuk, kan? Tadi kena matahari, kita bawa masuk dalam rumah, sejuklah dia. Bila dia sejuk, maka tidak makruh lagi nak guna. Bila dia sejuk, maka tak makruh lagi guna untuk wuduk, tak makruh lagi guna untuk mandi wajib. Jadi yang tadi itu, yang panas itu disebabkan matahari, dan dia berada di negara yang panas, dan dia ditempa daripada besi atau tembaga, maka dia jadi air musyammas dan hukumnya makruh bila digunakan. Baik. Cuma ada seorang alim namanya Imam An-Nawawi. Di sisi Imam An-Nawawi, dia telah memilih pendapat dan dia telah nyatakan dalam kitabnya Majmu' bahawa air musyammas ini, walaupun ada ulama kata makruh, di sisi dia tidak makruh. Tak apa, di sisi dia, di sisi Imam An-Nawawi, secara mutlak dalam apa hal keadaan sekalipun, maka boleh menggunakan air musyammas untuk berwudu, misal contoh, untuk untuk mandi wajib, tidak mengapa di sisi Imam An-Nawawi, kerana Imam Nawawi kata walaupun cukup 3 syarat tadi, tapi di sisi dia dikira sebagai boleh, tidak makruh. Kenapa? Kerana hadis yang menyebut tentang ma'ul musyammas ini, dia kata hadis ini dhaif. Hadis yang menyebut tentangnya dhaif, dan dia mengikut dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i
sebagaimana Imam Syafi'i telah sebut di dalam kitabnya dia kata saya tidak benci air musyammas melainkan dari sudut kedoktoran, dari sudut rawatan. Memang saya tidak suka kepada air, saya tidak suka air musyammas, dan saya lihat ini dari sudut kedoktoran. Maknanya dari sudut kedoktoran je, dari sudut dianya menyebabkan penyakit sopak tadi, dari sudut tu. Adapun dari sudut dia nak digunakan untuk bersuci, misal contoh nak mandi wajib, nak berwuduk, di sisi Imam Nawawi boleh. Di sisi Imam Nawawi boleh. Baik, kalau dia tak dipanaskan oleh matahari, dipanaskan oleh cerik misalnya tu, dipanaskan oleh cerik elektrik misalnya tu, air panas ni kita nak ambil wuduk dengannya, boleh tak? Maka hukumnya makruh. Ataupun air itu terlalu sejuk, dia bukan air musyammas, air terlalu sejuk, maka makruh. Kenapa? Kerana kata ulama menghalang daripada kesempurnaan berwuduk. Jadi bila kita ambil wuduk dengan air yang terlalu sejuk dan kita berwuduk dengan air yang terlalu panas, walaupun dia bukan air musyammas, maka dia menghalang orang ini daripada berwuduk dengan cara yang sempurna. Habis. Ini isu yang kedua, bahagian yang kedua daripada perbahasan tentang air. Baik, kita pergi kepada isu yang ketiga, dan ini penting, iaitu air yang ketiga ini, bahagian air yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang kategori ketiga ini, dari sudut air ini dia suci pada dirinya, tetapi tidak lagi suci bagi yang lain. Dia tak boleh mensucikan yang lain. So jenis yang pertama tadi, air suci menyucikan, tak makruh menggunakannya. Satu, air mutlak tadi kan. Yang kedua, air suci lagi menyucikan, makruh menggunakannya. Itu air musyammas yang telah kita bahas tadi. Yang ketiga ni, air suci je, dirinya suci, tetapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Tak boleh kita nak gunakan dia untuk sucikan bahan yang lain, tak boleh. Apakah makna, apakah air ini? Di bawah tajuk ini ada dua jenis air. Di bawah tajuk air suci tapi tak menyucikan, tak boleh kita menyucikan, dengan erti kita tak boleh berwuduk dengannya, tak boleh, kerana dia tak menyucikan. Dan kita tak boleh seseorang itu dia nak bermandi wajib dengannya, tak boleh. Naam, air itu dia suci, tetapi dia tak menyucikan yang lain. Jadi di bawah tajuk ni ada dua jenis. Satunya ma'ul musta'mal, air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk menghilangkan najis. Ini kita panggil al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal ini, air musta'mal maknanya air yang digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengangkat hadas. Bila kita berwuduk, wuduk kita buat hari ni kan, kita buat berapa kali kalau kita basuh muka? Kita buat tiga kali kan? Kan? Betul tak? Kita basuh muka tiga kali. Kita basuh tangan berapa kali? 3 kali kan? Jadi basuhan pertama yang merata tu, yang rata tu, itu ialah basuhan yang terangkat daripada kita hadas kecil. Kita kan tak ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk ni dia berada dalam keadaan hadas kecil. So terangkat hadas kita daripada wajah kita dengan basuhan pertama yang rata. Adapun kalau kita tak basuh kali kedua tak apa. Itu sunat, basuhan kedua. Kalau kita tak basuh kali ketiga, itu sunat. So yang pertama tu yang mengangkat hadas kecil kita tu. Yang mengangkat hadas kita yang kecil itu ialah basuhan pertama. Maka air yang kita guna ni, tuan-tuan, kalau tengok dekat saya ni, air yang kita guna pada wajah kita ketika kita mandi, kita berwuduk, bila kita ambil air tersebut, kita kenakan pada wajah kita. Air yang gugur daripada wajah ni, yang terpisah daripada wajah, andai kata tuan-tuan tak makuk, misalnya tu tak besin di bawahnya, kemudian bagi kat isteri berwuduk dengannya, air itu dipanggil air musta'mal.
tidak sah wuduk dengannya. Tak sah. Itu dia panggil air apa? Air musta'mal. Air musta'mal yakni air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Maka air yang digunakan untuk mengangkat hadas ialah air yang pertama bila kita basuh wajah, yang gugur daripadanya, yang gugur daripada basuhan wajah, air itu kalau kita letak dalam bisin, itulah namanya air musta'mal. So, dari sudut tak boleh ambil wuduk, kita bagi anak kita berwuduk dengannya misalnya tu, kita bagi isteri kita wuduk dengannya, ataupun nanti nak solat sekali lagi kita nak wuduk dengannya, simpan dulu air ni. Tak sah wuduk dengannya kerana berwuduk dengan air musta'mal. Air musta'mal dia suci, betul suci, tapi dia tidak menyuci, dia tak menyucikan. Dia tak menyucikan. Nampak tak? Baik, adapun basuhan kedua kan, air basuhan kedua kita ni, wajah kita dah basuh, dah terangkat hadas dah dengan basuhan pertama. Basuhan kedua tu sunat. Jadi dia pada basuhan pertama dia tak tadah. Dia pergi ambil basuhan kedua, duk tengah basuh yang kedua tu, dia pergi tadah. Maka isteri dia berwuduk dengannya sah kerana bukan air bukan air musta'mal. Faham tak tuan-tuan? Supaya nampak beza mana air musta'mal, mana air yang bukan musta'mal. Walaupun tuan-tuan tak buat macam ini, dah ada air banyak. Cuma saya nak sebut, barangkali berada dalam situasi seseorang tu dia berlaku kepadanya air tak ada. Walaupun kita duduk di negara yang macam Khatulistiwa ni, air masya-Allah tabaraka wa taala, airnya banyak. Tapi mana tahu kita bermusafir ke negara-negara tertentu, kita ada di Afrika ke satu ketika, kita ada di Mekah ke satu ketika, wallahu alam, atau negara kita berada dalam situasi tertentu yang air tak datang padanya. So kena belajar hukum ini, kena tahu bahawa itu kalau dia ambil air yang basuhan kedua dan ketiga itu tidak dikira musta'mal. So sah tak wuduk dengannya? Sah wuduk dengannya, sebab dia bukan air musta'mal. Jelas ha? Baik. Air yang kedua, air musta'mal yang kita cerita. Tadi air musta'mal, air musyammas. Yang mula-mula tu air mutlak. Yang kedua tu air musyammas. Ini yang ketiga. Yang ketiga ni dia punya kategori air suci tapi tak menyucikan. Jadi kalau saya buat kesimpulan sikit, pertama air suci dia menyucikan, tak makruh menggunakannya. Itu air mutlak. Selesai dah tu. Yang kedua air suci menyucikan, suci bagi dirinya, menyucikan yang lain juga, tapi makruh menggunakannya. Itu air musyammas. Pun dah selesai kita sebut tentangnya. Sekarang ni kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ni air ni suci tapi dia tak menyucikan. Tak menyucikan. Tak bolehlah kita nak guna dia untuk taharah, untuk berwuduk tak boleh. Nak guna untuk mandi wajib boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia ada dua jenis di bawah ni, di bawah isu yang ketiga ni. Ada dua jenis air. Satu air musta'mal. Ni yang kita duk cerita ni, apa dia air musta'mal? Air musta'mal ni air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Baik, kita cerita tentang dia mengangkat hadas. Yang mana air mengangkat hadas? Bila kita berwuduk, basuhan pertama itu yang mengangkat hadas. Basuhan kedua tu sunat, dia tak mengangkat hadas, sunat. So, basuhan ketiga tu sunat. So kalau air yang berguguran daripada basuhan pertama ditadah katakan, maka dibuat wuduk, isteri dia ambil wuduk, buat wuduk dengannya, anak dia ambil wuduk dengannya, tak sah. Kerana air itu musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Ataupun air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Apa maknanya? Air yang juga dikira air musta'mal juga, air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis. Tetapi untuk dia jadi musta'mal dan dia tak jadi najis, ada syarat. Pada air yang kita guna untuk hilangkan najis, untuk dikatakan dia musta'mal, mesti ada dua syarat dipenuhi supaya dia jadi musta'mal, dia tak jadi najis. Kerana kalau tak lulus dua syarat ini, dia jadi air najis. Dia jadi air najis. Apa dia dua syarat ini?
mestilah air ini, misal contoh meja ini kena najis, kena najis, maka kita buang diri najis, kemudian kita mula nak basuh tempat yang kena najis. Kita guna air 1 botol air mineral misal contoh kan. Kemudian kita basuh tempat ini. Baik, air yang kita basuh, kita guna untuk hilangkan najis ini, disyaratkan untuk dia jadi air mustakmal. Dia tak jadi najis jika dia tak berubah setelah kita basuh tempat yang terkena najis. Kalau dia berubah, itu maknanya dia dah jadi air najis, dia bukan air mustakmal lagi. Jelas? Dia jadi air najis dah, dia tak jadi air mustakmal lagi. Dan yang kedua, mesti dia tidak bertambah isi padu air setelah kita basuh tempat yang terkena najis. Kita guna air 1 liter, basuh tempat terkena najis. Katakan kita tadah, oh jadi 1,5 liter. Lepas basuh tempat najis itu jadi 1,5 liter. Air itu dia tak jadi air, jadi bertambah isi padu dia kan. Asalnya air itu daripada awal kita guna 1 liter. Lepas daripada mana? Daripada kotoran tu lah masuk sekali, najis tu masuk sekali. Jadi air tu dia berubah jadi najis, dia bukan lagi mustakmal. So air yang kamu guna untuk menghilangkan najis, untuk dikatakan dia mustakmal, yang dia suci tapi dia tak menyucikan yang lain, dia mesti 2 syarat. Dia tak berubah, kerana kalau dia berubah dia jadi najis. Dan syarat kedua, dia tak bertambah isi padunya setelah dibasuh tempat yang terkena najis. Kerana kalau dia bertambah isi padu dia jadi air najis, dia tidak lagi dikira sebagai air mustakmal. Ini perbahasan dia tuan-tuan berkenaan isu yang kedua, yang ketiga ini. Yang ketiga ni dia ada 2 jenis. Pertama air mustakmal, yang satu lagi namanya air yang berubah. Air yang berubah disebabkan berubah ni maknanya berubah 3 benda. Warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Sebab apa dia berubah? Bima khalatahu minat tahirat. Sebab dia bercampur dengan bahan yang suci. Dia tak bercampur dengan najis. Kerana kalau bercampur dengan najis, ini akan kita bahas dalam bab najis. Baik, sekarang ini air tu dia berubah disebabkan dia bercampur dengan bahan yang suci. Bila dia berubah, bukan berubah yang sedikit. Kerana kalau air itu dia berubah sedikit je, masih lagi disebut dia air. Misal contoh terkena sikit je tea, masih lagi dikatakan air. Tak dikatakan tea lah, belum lagi dikatakan tea. So air ini masih lagi suci dan menyucikan, dan boleh berwuduk dengannya. Boleh berwuduk dengannya kerana dia berubah sedikit je. Belum lagi perubahan itu merampas nama air mutlaknya. Nama dia masih lagi dinamakan air mutlak. Tapi kalau sekiranya dia berubah dengan bahan yang suci, kira-kira tak lagi kita namakan dia air mutlak. Misal contoh kita masukkan tea dalamnya. Kan? Masukkan tea dalamnya. Berubah dah lah, tak jadi air lagi, tak dipanggil mak lagi dah. Maka air yang berubah dirinya itu dengan perubahan yang banyak, yang mana dia telah merampas nama air itu sebagai air mutlak, tak lagi dipanggil air mutlak ke atasnya, maka air ini hukumnya suci, tetapi dia tidak mensucikan yang lain. Misal contoh air Milo, boleh tak buat wuduk dengannya? Tak boleh buat wuduk dengannya. Kalau orang tanya kenapa? Bukankah dia suci? Naam, dia suci. Tapi bukan dia mensucikan yang lain? Tak boleh nak menyucikan yang lain. Itu dia panggil air yang telah bercampur dengan bahan yang suci. Kerana Milo tu suci, kerana teh tu suci. Kalau dia bercampur dengannya, walaupun bahan tu suci, tapi percampuran tadi menyebabkan air berubah, warnanya, baunya, rasanya, sehingga dia merampas nama air itu sebagai air mutlak, maka tak boleh lagi kita buat taharah dengannya, tak boleh kita berwuduk dengannya, dan kita tak boleh kita mandi wajib dengannya. Ambil air teh misal contoh 1 baldi, nak mandi wajib dengannya, tak sah. Tak sah, kerana air itu suci tapi tak
tak menyucikan. Air Milo nak mandi wajib dengannya, tak sah. Kerana air ni suci. Naam suci, tapi tak menyucikan. Dia tak menyucikan. Habis. Dan kalau dia berubah sikit je, masih lagi orang panggil air mutlak lagi, sikit je berubah, maka boleh lagi kita berwuduk dengannya. Dan masih lagi kita boleh mandi wajib dengannya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau dia berubah, ini yang kita sebut, kalau dia berubah dan perubahan itu memang kita kita tidak ada kesulitan untuk mengelakkan daripada berlakunya perubahan. Macam air tadi, kalau tak dicampur dengan Milo, okey je dia boleh buat wuduk. Kalau sekiranya tak dicampur dengan teh, boleh je dia boleh buat wuduk dengannya. Kan? Tetapi ada di sana perubahan yang macam mana pun dia berubah juga, tak boleh nak dielakkan. Air itu dia jadi berubah yang kita tidak dapat nak elakkan air itu berubah disebabkan perkara tersebut, disebabkan bahan suci tersebut. Maka dalam hal ini ada pengecualian dalam isu fiqh, sekiranya air itu dia berubah disebabkan tanah. Air itu apa dia berubah? Dia berubah sebabnya tanah tadi. Dia lalu kot tanah ni, maka air sungai itu jadi berubah. Maka air sungai yang berubah jadi macam apa? Jadi macam teh tarik. Suci lagi menyucikan. Walaupun dia berubah warnanya kan, berubah, tapi dari sudut hukum kekal kesuciannya, suci lagi menyucikan. Berwuduk dengannya boleh ke? Naam, boleh. Bolehkah seseorang itu mandi wajib dengannya? Boleh. Wadih? Jelas? Kenapa? Kerana dia tidak dapat untuk dielakkan dia berubah. Tak boleh. Dia berubah juga dengan cara macam itu. Ataupun misal contoh dalam kolam tersebut kan, kita ada kolam, ataupun dalam sungai ada lumut. Lumut tu menyebabkan air itu jadi berubah, jadi macam warna lumut tersebut. Maka ini termasuk air yang dia berubah. Memang kita ada masyaqqah, kesulitan untuk nak mengelakkan daripada dia berubah. Tak boleh. Macam mana berubah juga dia dah naik lumut. Maka air itu boleh tak kita berwuduk dengannya? Boleh. Boleh tak mandi wajib dengannya? Boleh. Ni dikecualikan. Ini isu yang kita sebut ni dikecualikan. Ataupun misal contoh kibrit. Kibrit ni apa kita panggil, orang kita panggil belerang. Belerang ni biasa duduk dekat mana? Dekat lereng bukit ke? Yang warna apa? Warna kuning tu kan? Yellow. Belerang tu. Jadi kalau sekiranya air datang, dia kena pada tanah yang ada belerang, air itu dia jadi warna kuning macam belerang. Kan? Jadi berubah dia dengan perubahan yang banyak. Tadi kan kata kalau air berubah dengan bahan yang suci, belerang suci bukan najis. Baik, hukum dia tak boleh lagi kita buat taharah dengannya. Ada pengecualian. Kalau dia dengan belerang ni, dia tak boleh dielakkan. Maka suci lagi menyucikan. Boleh kita guna dia itu untuk berwuduk dan kita taharah dengannya. Ini hukum, dari sudut hukumnya macam itu. Ataupun air itu berubah, misal contoh disebabkan terlalu lama duduk dalam tu. Misal contoh air dalam tempayan, kan zaman dulu kan simpan air dalam tempayan tu. Jadi air itu berubah disebabkan turul mukus, duduk lama dalam tu. Air memang macam tu, kalau kira duduk lama dalam bekas, duduk dalam kolam tu lama kan. Jadi dia berubahlah bau dia dah mula berubah sebab dia duduk lama dalam tu. Jadi walaupun disebabkan dia lama duduk dalam bekas ni, kata ulama dikecualikan, dia tetap juga suci lagi menyucikan. Boleh buat wuduk dengannya dan boleh kita mandi wajib dengannya. Tu supaya kita tahu manakah air yang boleh kita guna, boleh kita guna untuk berwuduk, bertaharah dengannya. Itu dikecualikan. Habis. Adapun kalau dia tak bercampur, misal contoh air itu masuk bahan yang tak bercampur dengannya, tapi dia berjiran dengannya. Apa maknanya ni? Misal contoh air dengan minyak. Kalau kita nak campur sekali, bercampur dah air dengan minyak? Tak bercampur. Baik, kalau kiranya kita letak air kat bawah, minyak tak atas, dia tak bercampur kan?
Jadi kalau kita tebuk air mineral ni, misalnya contoh tebuk ni saya nak bagi faham je. Tebuk di sini kita ambil wuduk dengan air yang ada di sini, sah wuduk kita. Kerana air tu dia berjiran dengan minyak tu. Dia tak bercampur. Tak bercampur. Satu lagi, air dia berubah. Disebabkan apa? Disebabkan dia berjiran dengan, dia berubah bukan sebab dia bercampur, dia berubah sebab dia berjiran dengan kayu ud, kayu gaharu. Kayu gaharu ni tuan-tuan, ranting dia tu bau dia harum kan? Harum. Tu yang orang buat apa? Bakhur. Apa tu kita pergi Mekah tu dia jual apa? Kemenyan tu kan? Kemenyan tu dia bau wangi, bukan kemenyan yang mayat tu. Kemenyan yang orang guna untuk harumkan masjid. Itu tuan-tuan para sahabat Nabi ni dulu tiap-tiap hari Jumaat dia harumkan masjid dengan itu. Nama dia Ibnu Umar, anak kepada Saidina Umar. Tiap-tiap hari Jumaat, sebelum Jumaat, Tok Bilal ke Ibnu Umar ni dia bawa asap tu kan. Dia bagi keliling kawasan masjid dan surau ni supaya harum kawasan masjid dan surau dengannya. Itu dia baik untuk kesihatan baik, dan dia sangat bagus mewangikan masjid Rasulullah ataupun masjid-masjid yang lain. Itu termasuk di antara perbuatan mengagungkan syiar Allah. Itu pahala besar padanya, pahala yang sangat baik padanya. Jadi yang kita nak sebut tadi, kayu ud tu biasanya dia orang kisar letak di atas arang tu. Jadi dia keluar asap yang bau wangi, yang mereka panggil bakhur. Ini sekarang ni di Malaysia dia jual kan. Yang tu tuan-tuan, kayu dia tu kalau kita letak dalam air, dalam gelas ni ada air misalnya contoh, disebabkan air ni berjiran dengan dia tak bercampur. Tapi bau air ni berubah dengan perubahan yang banyak. Kan kita kata air jangan berubah warnanya, baunya, rasanya, tapi bau dia sangat berubah disebabkan dia berjiran dengannya. Kata ulama, air ni tetap suci lagi menyucikan. Sebab dia tak bercampur dengan air, dia hanya berjiran dengan air. Walaupun air tersebut dia berubah baunya dengan perubahan yang banyak. Ini perbahasan ulama tentang penggunaan air ini tuan-tuan. Kemudian ada 5 minit lagi. Okay, baik. Kemudian kita masuk sikit ma'un najis. Air jenis yang keempat ialah air najis. Air najis. Jadi yang keempat ini, kalau kita nak guna air tersebut untuk buat wudu dan kita nak buat bersuci, pastikan air itu bukan air najis. Kalau air itu dia berubah disebabkan najis, sama ada air itu sedikit ataupun banyak, tak sah wuduknya dan tidak sah taharahnya, tak sah dia punya mandi wajibnya. Baik. Cuma air najis ini ataupun mutanajis ada dua jenis. Ada air yang dia, satu air yang sedikit, satu lagi air yang banyak. Jadi ulama ni dia ada sebut dua jenis. Air sedikit dan air yang banyak. So air najis ni terbahagi kepada dua. Sama ada dia sedikit ataupun dia banyak. Baik. Apa dia air najis yang dia sedikit? Kata ulama, air yang dia jatuh di dalamnya najis. Sama ada air itu dia berubah disebabkan najis yang jatuh di dalamnya ataupun tidak. Dan isi padu air tersebut dia tak sampai 2 kolah. Kalau dia tak sampai 2 kolah, air yang sedikit, kita tak lihat lagi dia berubah ke tak berubah. Bila jatuh najis di dalam air yang sedikit, tak sampai isi padu 2 kolah, hukumnya najis. Tanpa kita tengok berubah tak air itu ataupun dia tak berubah. Kata ulama, kita tak tengok lagi dia berubah ke tak berubah. Semata-mata jatuh najis di dalamnya, air ini dikira sebagai najis. Ini air hukum yang sedikit, air yang sedikit. Air satu baldi sedikit, tak sampai 2 kolah. Air dalam satu besin sedikit, tak sampai 2 kolah, jatuh najis di dalamnya, jadi najis. Campak pakaian anak yang ada najis dalamnya, semua jadi najis. Jadi air itu dia tak suci dan menyucikan. Tak boleh ambil wuduk dengannya, tak boleh mandi wajib dengannya. Tak sah mandi wajib sebab air itu dia air
najis, mutanajjis, dia dah terkena najis. Kemudian ada air yang dia banyak. Ada air yang dia banyak. Dan air yang banyak ini ialah air yang sampai 2 kolah. Misal contoh, najis jatuh di dalam air yang sampai 2 kolah ataupun air itu isi padunya lebih 2 kolah. Maka kalau air itu dia banyak, dia sampai 2 kolah ataupun lebih, maka kalau jatuh najis di dalamnya, nak dihukumkan bagaimana air tersebut? Di sini kita perlu detailkan hukumnya dengan kita melihat adakah air itu berubah salah satu daripada 3 perkara itu ataupun tidak. Warnanya, baunya dan rasanya. Kalau berubah salah satu daripada 3 perkara ini pada air tersebut, maka dikira dia sebagai bernajis, mutanajjis. Tak boleh kita berwuduk dengannya walaupun dia air banyak. Tak boleh kita mandi wajib dengannya, tak boleh. Tapi kalau dia tak berubah disebabkan dia banyak, maka air itu tetap suci lagi menyucikan. Jadi di sini contoh dia senang untuk kita nampak di sini. Misal contoh, setengah daripada sistem kumbahan yang dikeluarkan daripada rumah-rumah orang, dia salurkan ke misal contoh ke sungai ataupun ke laut. Laut banyak dah air dia. Banyak. Lebih daripada 2 kolah kot. Begitu juga sungai yang besar tu kan. Jadi bila kena najis tadi, kawasan itu bukankah dia berubah, kawasan yang kena dia tu, kena saluran najis tu kena disalurkan ke tempat tu. Dia tak berubah semua satu laut yang luas tu. Tapi bukankah kawasan tepi itu kena berubah warnanya, bau busuknya di situ kan? Jadi kawasan itu kalau kita ambil wuduk dengannya tak sah. Nampak tak? Tak sah ambil wuduk di situ. Tapi bukan maknanya seluruh laut itu dikira sebagai najis. Laut tu luas. Air tu tak berubah disebabkan perkara tadi. Itu maksudnya di sini. Itu contohnya di sini. Kalau berlaku ini, air yang banyak itu bila dia berubah, maka tak sah berwuduk dengannya. Tapi kalau tak berubah, sah berwuduk dengannya. Baik, 2 kolah ni ada cara kira dia, tapi kita tak cukup masa. Saya sebut senang-senang cerita. Kalau kita kira tuan-tuan, dari sudut kolah ini, kata para ulama, kolah ni ada 2 jenis. Sama ada dia berbentuk kubaid, yang berbentuk 4 segi tempat itu, ataupun yang berbentuk silinder. Maka kalau sekiranya segi 4 ini, segi 4 tepat ini, kolah yang macam itu, maka hendak dia disebut dia panjangnya 1/4, lebarnya 1/4, tingginya 1/4. Dan kaedahnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau 1/4 tuan-tuan, dia keluar 60 cm. Setiap satu 60 so semuanya ialah 206 kalau kita tukar kepada liter. So senang ceritanya 216 ni ia adalah isi padu air yang 2 kolah. Kalau tuan-tuan iktibarkan satu hasta 48 cm. Kalau kita iktibarkan satu hasta tu 45 cm, lain lagi kiranya, kurang lagi. So kalau kita kata 1 cm itu 48 cm, so kalau tuan-tuan kira dia jadi 200 isi padu air 2 kolah ini. Nak tahu air rumah kita ni sampai 2 kolah ke tidak? Jadi 216 liter. Ini kalau sekiranya bentuk dia adalah segi 4 tepat. Kalau dia silinder, dia tak jauh beza. Silinder tuan-tuan kita guna kaedah pai J Ini kaedah ini nanti kita detailkan pada kali yang akan datang. Hasil kiraan dia sampai 217 liter. 217 liter. Sebab telah ulama kata 2 kolah takriban, lebih kurang. Lebih kurang tu kenapa? Dia ada sedikit berbeza kalau bentuk kolam tersebut, kalau dia petak ataupun dia silinder. Jadi ini ringkasan. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang 2 kolah tadi, itulah ringkasan berapa isi padu 2 kolah kalau bentuknya segi 4 tempat, ataupun kalau bentuk dia itu silinder, dia bentuk dia bulat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah
pada pertemuan yang akan datang kita akan sebut satu bahagian yang kelima yang tak disebut oleh pengarang kitab ini. Kemudian kita akan membahaskan tentang sertu dalam Islam ini. Dia masuk dalam bab taharah juga kerana berkait kita pakai tali pinggang. Tali pinggang tu sertu ke tak sertu. Jadi ini ada perbahasan yang di dalam di dalam fiqh kita. Maka insya-Allah kita akan bahaskan tajuk ini pada pertemuan yang akan datang, iaitulah tentang sertu kulit. Sertu kulit. Dan sampai di sini aku qauli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.